Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama Ustazah Ina. InsyaAllah adik-adik, pelajaran kita untuk kali ini ialah dalam bidang sirah tahun 6 dengan tajuk Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, objektif pembelajaran kita untuk kali ini ialah pertama, dapat menjelaskan peristiwa yang berlaku sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Kedua, dapat menjelaskan peristiwa yang berlaku pada hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Dan ketiga, dapat menghuraikan reaksi beberapa orang sahabat tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman. Wahai Muaz, kemungkinan kamu tidak akan bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Semoga kamu akan melalui masjidku atau perkuburanku. Riwayat Ahmad. Adik-adik, tahukah adik-adik di manakah letaknya maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baiklah, cuba adik-adik perhatikan gambar yang ustazah paparkan. Mungkin ada dalam kalangan adik-adik yang pernah melihat tempat ini melalui televisyen, atau mungkin ada dalam kalangan adik-adik yang pernah sampai ke tempat ini. Ya, adik-adik, itulah gambar maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terletak di Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Adik-adik, mari kita lihat peristiwa sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik terakhir kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Usamah bin Zaid menjadi pemimpin angkatan tentera untuk mempertahankan kesucian Islam di Palestin. Setibanya Usamah dan angkatan tenteranya di Al-Jarf, mereka telah mendapat berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit. Baginda ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah setelah pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Baginda telah ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Sakit baginda berterusan selama beberapa hari. Apabila keadaan semakin tenat, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Baginda telah dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Para sahabat berasa sangat sedih melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Baginda telah tampil berucap di khalayak ramai dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda juga meminta para sahabat daripada golongan Muhajirin untuk berbuat baik dengan orang-orang Ansar. Adik-adik,
Walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan solat berjamaah di masjid. Apabila keadaan baginda semakin lemah, baginda telah meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam solat menggantikan tempatnya. Sekarang, mari kita lihat pula peristiwa yang berlaku pada hari kewafatan Nabi Muhammad SAW. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjamaah, Nabi Muhammad SAW telah mengelak tirai rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Perbuatan Nabi telah disedari oleh orang ramai dan mereka gembira kerana menyangka Nabi sudah sihat dan akan menjadi imam. Namun, sakit baginda semakin tenat. Baginda telah memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucunya dan para isteri untuk memberikan pesanan. Baginda telah meninggalkan pesanan kepada umatnya berulang kali agar memelihara solat. Ketika hampir saat kewafatan Nabi Muhammad SAW, Abdul Rahman telah datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Baginda telah memberi isyarat kepada Aisyah bahawa baginda ingin bersiwak. Pada ketika itu, baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian, wafatlah Nabi Muhammad SAW pada usia 63 tahun. Ya adik-adik, apakah reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad SAW? Suasana di Madinah diselubungi rasa sedih dan pilu apabila berita kewafatan Nabi tersebar. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita menerima berita kewafatan Nabi Muhammad SAW. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah lalu masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai. Beliau melihat sendiri jenazah Nabi lalu menangis kesedihan kerana pemergian Nabi Muhammad SAW. Beliau mencium wajah Nabi lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga telah menenangkan Umar yang kelihatan sangat terperanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar berucap kepada kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup. Kemudian beliau membaca surah Ali Imran ayat ke-144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati dan terbunuh, patutkah kamu berbalik, berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir,
maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Beberapa orang sahabat telah menguruskan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenazah baginda dimandikan dan dikafankan. Seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Akhirnya, baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah. Adik-adik, cuba adik-adik fikirkan apakah tindakan adik-adik sekiranya menerima perkhabaran kematian atau musibah yang menimpa sahabat adik-adik. Adik-adik, sampai di sini dahulu pelajaran kita untuk kali ini. Ustazah harap adik-adik dapat memahami dan menghayati kisah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga bertemu lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.